Okey, sebelum cikgu nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak main dulu aktiviti Who I Am. Okey, Who I Am ni dia aktiviti puzzle. Kita nak tengok siapa tokoh yang memperkenalkan bagi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu tajuk baru bab 8 garis dan sudut. Okey, gambar yang terhasil ni ialah tokoh yang kita akan belajar untuk tajuk kita pada hari ini. Okey, kalau kita tengok tokoh tersebut ialah Euclid of Alexandria. Tokoh tadi kan yang kita tengok ialah Euclid of Alexandria, ada dalam teks muka surat 169, ialah ahli matematik yang banyak menyumbang dalam bidang geometri. Okey, dan beliau telah menulis satu set buku yang berjudul The Element. Okey, dalam buku itu Euclid mentakrirkan titik dan garis sebagai asas dalam pembinaan geometri. Macam untuk tajuk yang kita belajar hari ini, iaitu garis dan sudut. Okey, garis dan sudut ni kan kita kalau dalam kehidupan seharian kita kan, contohnya kan, kalau dalam aktiviti larian kan, balapan ada dekat padang ke apa, dia akan ada satu garis lurus kan. Okey, so benda tu yang kita akan belajar pada hari inilah, yang berkenaan dengan yang menyebabkan garis lurus dan juga sudut. Okey, sudut ni kita boleh dapat contohnya kalau macam kita melihat sesuatu objek ataupun satu benda daripada arah yang berbeza. So kita akan ada satu sudut. Contohnya 30 darjah kan. Okey, kalau dalam buku teks muka surat 170, kita ada tengok dia ada tulis garis dan sudut dia akan wujud di persekitaran kita. Contohnya kalau daun kelapa, dia akan menyerupai garis-garis pada suatu sudut yang akan menunjukkan keindahan seni alam semula jadi. Okey, kalau macam pembaris pun dia akan ada satu garis lurus kan, kita boleh tengok. Okey, pada hari ini kita akan menentukan dan menerangkan kongruen tembereng garis dan juga kekongruenan sudut. Okey, untuk yang kedua kita akan menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran yang diperoleh. Okey, ni yang cikgu ada sebut tadi. Dia tengok dalam kehidupan sehari kita iaitu daun kelapa. Okey, selain daripada daun kelapa, contohnya jalan raya kan. Jalan raya apabila kereta tu bergerak atas jalan raya akan ada garis lah. Okey, cuba tengok dalam buku teks kan, aktiviti penerokaan 1 muka surat 170. Dia nak tentukan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Okey, contohnya kan, kalau kamu tengok dalam perisian GeoGebra ni, dia akan ada sudut. Okey, kalau warna pink di sebelah kiri ni kita panggil dia sebagai sudut, dan juga warna biru ni adalah sebagai sudut. Okey, garis hitam ni dia merupakan adalah garis. Okey, dalam aktiviti ni, contohnya kan, kalau kita gerakkan, okey, akan ada dua garis hitam. Dua garis hitam dia keluar daripada tempat asal garis hitam yang pertama. Okey, apabila dia keluar daripada garis hitam yang pertama ni, kan yang kita nampak mula-mula tadi, okey, yang ni kan, so akan ada garis hitam yang kedua dia keluar. Okey, kalau kita tengok sini, dia adalah tembereng garis kongruen. Kita boleh tengok, maksudnya tembereng garis kongruen ni adalah satu garis mempunyai panjang yang sama. Contohnya, kalau dalam ni dia 5 cm, so yang atas ni pun dia akan 5 cm. Contohnya lah kan. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Apabila dia dua garis tersebut adalah kongruen, so kita akan tengok warna biru dan juga warna biru ni adalah sudut kongruen. Okey, apa tu sudut kongruen? Sudut kongruen ni dia akan membentuk sudut yang sama. Okey, contohnya kalau warna biru ni 60. Okey, yang biru sebelah kanan ni pun 60. Okey, kalau kita tengok warna pink di sebelah kiri ni, warna pink dan juga warna pink dekat bahagian atas, dia adalah sudut kongruen antara satu sama lain. Okey, so dia punya sudut bagi warna pink bagi kedua-dua adalah sama. Okey, biru ni sama dengan warna biru. Okey, dan hasil daripada aktiviti penerokaan 1 tadi, kita dapati bahawa ada dua garis yang dipaparkan setiasa sama panjang.
Okey, apabila dia sama panjang, kita akan panggil dia sebagai pembaring garis kongruen. Okey, kalau dia ada sama sudut, ada saiz dua sudut yang dipaparkan adalah sama, macam warna biru dan juga warna pink yang kita tengok tadi, sudut adalah disebut sebagai sudut kongruen. Okey, pembaring garis ni kita akan tandakan menggunakan huruf abjad besar. Contohnya kalau kita ambil huruf A, kita akan tulis huruf A, huruf besar lah. Okey, kemudian B pun boleh, C dan juga lain-lain. Okey, kita akan tulis dia pada dua titik hujung pembaring garis. Kita akan tulis dekat hujung garis. Okey, ni pun hujung, ni pun hujung. Okey, sudut ditanda dengan menggunakan simbol ini. Dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dan hujung sudut. Misalnya, okey, maka PQR ialah 40 atau RQP. Okey, kita boleh tulis tu ada dua kan. Kita boleh tulis kalau tengok PQR ataupun RQP, kita boleh start daripada atas PQR ataupun kita start daripada satu lagi RQP. Janji kita punya sudut, contohnya sini adalah sudut kita 40. So kita tahu sudut kita dekat Q. Apabila sudut kita dekat Q, huruf Q dia mestilah berada dekat tengah-tengah. Sini dekat tengah, sini dekat tengah. Okey, kalau kita tak nak tulis simbol ni, sebab simbol ni dia mewakili sudut tau. Okey, kita boleh tulis macam topi kecil atau huruf Q. Dia macam tu. Okey, sini pun dekat tengah juga huruf Q tu. Atau kita boleh tulis sebagai simbol atas tadi Q sahaja. Sebab kita tahu Q tu dia ada sudut 40. So kita akan menggunakan simbol ni sebagai sudut yang dibagi. Tak kisahlah berapa pun sudut kita. Tapi kalau dekat huruf ataupun abjad tersebut ada sudut, kita akan menggunakan simbol. Okey, yang seterusnya kita akan menganggar dan mengukur saiz pembaring garis dan juga sudut. Okey, saiz pembaring garis boleh dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek lain yang diketahui saiznya. Okey, contohnya, jika diketahui panjang sebiji getah pemadam ialah 4 cm, maka saiz anggaran garis AB di bawah ialah kira-kira 10 cm. Okey, saiz pembaring garis dia akan boleh diukur dengan tepat menggunakan sebatang pembaris. Okey, untuk kita ukur pembaring garis dengan tepat, kita akan menggunakan pembaris. Okey, so apabila dia menggunakan pembaris, kita tengok yang dekat sini sampai Q ialah 6. Okey, bila dia 6 cm, dia akan tambah dengan 4 cm. Sebab apa? Sebab sini kan ada satu pemadam. Sini pun satu pemadam. Satu pemadam ni mewakili 4 cm. Okey, so 4 cm. Sini 4 cm. Sini 4 cm. So tambah dengan 2 cm. So dia akan dapat 10 cm. Tu dia menggunakan baris. Okey, saiz sudut. Seterusnya, kita boleh ukur saiz sudut dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Okey, saiz sudut yang kelihatan lebih daripada sudut tegak ialah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Saiz sudut yang kelihatan kurang daripada sudut tegak ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Contohnya kan, untuk gambar pertama ni dia kata sudut tegak. Okey, sudut tegak kita tahu dia 90 darjah. Dan dia mestilah ini kotak kan, yang kita tahu. Okey, so dia 90 darjah. Okey, yang gambar kedua ni kita tengok sudut dia kurang daripada 90 darjah. Okey, sini 90 darjah kan, dekat garis ni, titik-titik-titik ni dan melintang. Okey, apabila dia sini je, so mestilah dia punya sudut kurang daripada 90. Okey, dan gambar yang ketiga, dia sudut tu lebih besar daripada 90 darjah. Okey, PQR. Sudut PQR kelihatan kurang sedikit daripada sudut tegak. Apabila dia kata kurang sedikit, sebab apa? Kita tahu kalau sudut tegak dia ialah 90 darjah. So dia akan ada satu garis ini yang menghasilkan 90 darjah. Okey, daripada gambar ni kita tahu dia kurang apa? Kurang
sedikit daripada 90 darjah. Okey, macam soalan ni dia buat anggaran. Sudut PQR ialah 80 darjah. Dan gambar yang bawah ni kan. Okey, kita tengok saiz sudut boleh diukur dengan tepat menggunakan protektor. Okey, apabila kita menggunakan protektor, kita akan dapatlah sudut dengan tepat. Sudut yang kita nak cari tu. Kalau dalam contoh soalan ni ialah 135. Contoh yang seterusnya, macam mana kita nak ukur sudut PQR? Sudut PQR. Okey, sudut PQR kita akan letakkan protektor. Pertama sekali, apabila ada garis PQR ni dalam soalan, so kita akan ambil protektor kita akan letak protektor. So bila dia letak protektor tu, macam ni kita nak letak dia? Kita tengok ada garis dekat tengah ni kan, sini. Okey, kita akan letak dekat bucu Q, dekat titik Q tu kan. Kemudian untuk garis yang melintang ni kan, okey, kita akan letak bagi sama dengan garis R. Lepas tu lengan QR dia akan bertindih dengan garis asas. Okey, untuk cari sudut Q kita akan tengok dekat sini kan. Okey, yang tempat yang cikgu lorotkan ni. Okey, so kita tahu ni ialah PQR. So untuk sudut Q kita tahu kita akan tengok daripada sini, tempat yang dilorotkan ini. Kemudian kita akan baca, tengok dia punya sudut tu, baca dia lawan arah jam. Dia lawan arah jam sebab apa tahu? Sebab kita akan baca daripada sini, antara ni kepada R kepada P. Okey, apabila kita nak baca sudut tu, kita kena tengok lah, kita nak baca menggunakan skala yang ada dekat luar atau skala dekat dalam. Apabila kita start baca daripada huruf R ni, kita akan bacalah dia punya sudut tu daripada skala dalam. Sebab dia start daripada kosong kan. Okey, kalau skala luar kita tengok dia start daripada 180 yang dekat sebelah kanan ni. Okey, so kita akan baca dia punya skala. So kita akan dapati dia adalah 30 darjah. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga pun kita akan buat benda yang sama juga. Kita akan tengok sudut AOB. AOB. Kita tahu kan sebelum ni hasil tambah sudut satu putaran lengkap ialah 360. Okey, mula-mula tadi bila kita dah soalan, kita akan ambil protektor, kita akan letak atas soalan bagi kena bucu O. Okey, lepas titik tengah ni kena bucu O, kemudian kita akan baca. Kita akan baca macam mana? Okey, yang ni kita tahu kan dia 180 sahaja. So kita akan baca yang di bahagian dalam. Okey, so kita akan baca dia punya sudut di bahagian dalam. Kita akan start daripada A kepada B. Kita akan baca. Kita nak tengok skala dekat mana? Skala luar ke dalam? Mestilah skala dekat luar. Sebabnya skala luar dia start daripada kosong. Kalau skala dalam dia start daripada 180. So kalau tengok dekat soalan ni kan, dekat garis B ni kan kita dapat, so kita akan dapat 54 kan. Okey, so kita dapat 54. Apabila kita nak cari yang luar ni kan, sebab dia minta sudut tu yang luar bukan yang dalam. Okey, yang kita dapat tadi adalah di sini 54. Okey, so bila sini 54, kita tahulah sudut luar kita berapa. So kita akan ambil 360 tolak dengan 54. So kita akan dapat sudut A, O dan juga B dekat luar ni ialah 306. Itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu yang pertama tadi, kita tahu apa itu sudut kongruent dan juga apa itu garis kongruent. Okey, sudut dan juga garis kongruent ni ialah sudut yang dia mempunyai sudut yang sama. Contohnya kalau 60 darjah kan. Okey, kalau garis dia akan ada tembereng garis kongruent, dia akan ada garis yang sama panjang. Okey, yang kedua, kita tahu macam mana nak anggar dan juga nak ukur saiz tembereng garis dan juga sudut. Okey, kalau garis tembereng kita akan menggunakan pembaris kan. Okey, kalau untuk mengukur sudut kita akan menggunakan protektor. Okey, lepas tu tu je yang kita akan belajar untuk hari ini. Okey, nanti untuk pengukuhan jawab soalan yang cikgu ada sediakan dalam quizzes.
Kemudian seterusnya akan buat refleksi. Okey, itu je yang kita akan belajar untuk hari ini. Terima kasih.